Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita Pagi Sarawak, edisi Ahad 27 Oktober 2024 bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Sarawak optimis mampu mengutip 1.5 juta ringgit hasil jualan kraf tangan pada acara regata tahun ini. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johaitun Openg berkata, keyakinan itu disokong pelbagai acara besar yang sedang berlangsung di Bandaraya Kuching ketika ini. Sebab kita ada Sarawak Marathon dan juga event yang lain sama dengan musim regata ini mungkin lebih pada 1.5 juta. Beliau berkata demikian kepada media selepas perasmian regata Sarawak di tebingan Kuching. Kali terakhir kraf tangan Sarawak meraih jualan terbesar adalah pada 2022 dengan nilai jualan RM2 juta. Ia didorong sokongan syarikat-syarikat yang membantu membangunkan kraf tangan tempatan. Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi berharap Jabatan Tanah dan Survey JTS Sarawak memberi kelulusan segera 2 tapak bagi cadangan pembinaan 2 tangki aras tinggi di kawasan Dewan Undangan Negeri Setakan. Menterinya Datuk Sri Julaihi Narawi berkata kelulusan segera diperlukan mengambil kira keperluan bekalan air yang kian meningkat di kawasan itu. Jelasnya kerajaan telah meluluskan peruntukan projek itu dan hanya menunggu kelulusan tapak. Bekalan air dan bekalan elektrik adalah di antara 2 kemudahan yang amat penting sekali untuk kawasan Dun Setakan. Dan kita dapati bahawa apabila kawasan perumahan itu telah berkembang dengan begitu pesat, ianya secara langsung memberi kesan kepada bekalan air khususnya dari segi tekanan air. Untuk pelan jangka masa panjang, Lembaga Air Kuching akan meningkatkan kapasiti bekalan air bagi menampung populasi penduduk di Kota Semarahan yang semakin meningkat. Datuk Sri Julaihi berkata demikian selepas mendengar taklimat daripada beberapa agensi utiliti dan telekomunikasi bagi memantau permasalahan infrastruktur asas di Kota Semarahan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Julaihi meminta koordinator yang melaksanakan projek pembinaan laluan sistem transit aliran autonomi ART di kawasan Kota Samarahan untuk lebih berhati-hati bagi mengelak berlakunya paip air pecah di kawasan terbabit. Beliau juga mahu mereka bekerjasama dengan Lembaga Air Kuching bagi mendapatkan maklumat tepat lokasi saluran paip di bawah tanah. Mengulas paip pecah yang berlaku di Jalan Kuching Semarahan Expressway, beliau berkata ianya tidak disengajakan susulan kerja-kerja pembinaan projek ART, Sistem Pengangkutan Bandar Kuching KUTS di bawah pengawasan Sarawak Metro. Paip pecah itu telah menyebabkan gangguan bekalan air di kawasan terbabit dan menjejaskan ramai pengguna. Sarawak Metro telah memaklumkan kepada kita telah baca tadi press release daripada Sarawak Metro supaya ianya dapat dipercepatkan dengan kerjasama daripada semua, dan kita menyambut baiklah daripada jaminan daripada Sarawak Metro supaya dapat melakukan kerja-kerja baik pulih paip yang bocor disebabkan oleh kontraktor sidaknya. Beliau turut meminta Jabatan Bekalan Air Luar Bandar dan Lembaga Air Kuching menyediakan lebih banyak tangki air di kawasan terjejas. Penghantaran bekalan air ke kawasan terjejas perlu dilakukan sekerap mungkin sehingga kerja-kerja baik pulih selesai. Antara kawasan yang terjejas ialah di sekitar Jalan Kuching Semarahan Expressway, Kampung Tanjung Bakor, Kampung Binyuk, Midway Crescent, Uni Garden, Kampung Segintin dan Pusat Jantung Kota Semarahan. Satu kajian sedang dijalankan untuk mengenal pasti kawasan di Batu Danau yang berdepan masalah liputan telekomunikasi termasuk menara yang tidak berfungsi untuk diketengahkan kepada Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC dan Sarawak Multimedia Authority SMA. Adun Batu Danau, Datuk Paulus Palugumbang berkata masih terdapat beberapa kawasan di Batu Danau yang tidak mempunyai liputan internet meskipun banyak menara telekomunikasi sudah didirikan. Kita sedang menghantar kuesioner kepada ketua-ketua kampung dan juga tuan-tuan rumah
untuk memaklumkan kepada kita apakah tahap servis yang mereka terima sekarang. Jadi kita sedang mengadakan kajian ini dan kita akan memberi feedback kepada yang berwajib supaya masalah ini dapat kita selesaikanlah. Katanya kajian itu dijalankan selama 2 minggu. Beliau menambah banyak menara telah didirikan tetapi sebahagiannya belum ada penyediaan perkhidmatan dan pemasangan peralatan. Beliau ditemui pada program Hari Keluarga Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Sebekas, Batu Danau di Kampung Bukit Gudang, Limbang. Graduan Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan ILKBS diminta agar terus berdisiplin dalam berdepan cabaran sosial masa kini. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim berkata, realiti dunia pekerjaan masa kini memerlukan graduan yang mempunyai kemahiran relevan. Katanya graduan juga perlu bersedia berdepan cabaran teknologi dan industri yang sentiasa berubah. Jelasnya kebolehpasaran graduan ILKBS dapat dicapai dengan keunikan latihan disediakan institusi berkenaan yang merangkumi 80% kemahiran dan 20% pembangunan insan. Ini dikukuhkan lagi dengan peningkatan peruntukan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET kepada RM7.5 bilion dalam belanjawan 2025. Beliau berucap merasmikan istiadat Convocation Institut Kemahiran Belia Negara IKBN MIRI ke-16 di MIRI. Pada Convocation kali ini seramai 226 graduan menerima sijil dan sijil lanjutan masing-masing. Program Mesra Madani Setiausaha Persekutuan Sarawak di Kanoid semalam mendapat sambutan menggalakkan dengan kehadiran lebih 700 peserta. Menurut Setiausaha Persekutuan Sarawak, Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan, program usaha kerajaan Madani itu untuk mendekatkan perkhidmatan kepada rakyat khususnya di Kanoid. 25 jabatan serta agensi kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri terlibat pada program tersebut. Antaranya Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Kesihatan, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Bantuan Guaman. Turut turun Padang, Politeknik Mukah, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama serta Bank Simpanan Nasional yang memberikan khidmat nasihat perbankan. Kita jemput untuk menyokong pembangunan ekonomi setempat dan memberi peluang ataupun penerangan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang memerlukan bantuan teknikal ataupun bantuan sokongan yang lain. Dengan kerjasama semua pihak, beliau percaya program itu dapat mencapai matlamatnya dan berharap memberi manfaat kepada penduduk di Kanoid. Seorang lelaki warga emas di Kuching rugi RM390,000 selepas terpedaya pelaburan tidak wujud iaitu pelaburan Nevik. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Macha Atta dalam kenyataan media berkata mangsa merupakan seorang pengarah sebuah syarikat berumur 70-an. Lelaki itu pada awalnya tertarik dengan iklan pelaburan di Facebook sebelum menekan pautan di iklan tersebut. Mangsa kemudiannya masuk ke satu kumpulan WhatsApp dan telah dijanjikan keuntungan tinggi. Lelaki berkenaan yang berminat dengan tawaran pelaburan telah melakukan beberapa transaksi wang secara berperingkat ke akaun bank yang diberikan. Mangsa menyedari ditipu apabila tidak menerima pulangan dari pelaburan berkenaan. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari Sungai ke Sagara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.